Tak masuk kapek lagi ya. Sekejap belum start lagi dekat ni Facebook. Okey. Ada 2 komen. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Kerusi ni macam nak jatuh je. Dia tak stable. Seram juga nak gerak. Okey, baik. Hari ni muka surat berapa? Ha? 487. 487. Okey, betul-betul. Kita masuk bab yang ke-11 ya. Okey. Bab kita yang ke-11 dalam kitab Al-Iman. Kita masuk bab yang baru. Bab ni ringkas saja ya perbahasan dia. Jadi insya-Allah hari ni pun boleh habislah. Jika boleh. Kerana saya ni kalau dah cakap pun tak berhenti juga. Okey, baik. Kita lihat di sini. Bab kita yang ke-11 bertajuk bab keabsahan Islam seseorang yang akan meninggal dunia sebelum sakarat, iaitu nazak. Seterusnya, nasakh hukum tentang pembolehan beristighfar, iaitu memohon ampunan untuk orang-orang musyrik. Okey, maknanya dalam topik ini kita ada beberapa poin penting ya. Pertama tadi, keabsahan Islam seseorang yang akan meninggal dunia sebelum sakarat nazak. Maknanya apa? Oh, baru tajuk dah tanya. Okey. Maknanya apa tu? Kita kata keabsahan Islam seseorang yang akan meninggal dunia sebelum sakarat ataupun nazak. Maknanya? Kesahihan apa? Keislaman dia? Saya tahulah. Betul. Tak salah. Maknanya orang itu kan sebelum kita lihat gini orang nak meninggal dunia kan. Nampak macam ada tanda-tanda nak meninggal dunia. Dia belum nazak lagi. Kemudian dia masuk Islam. Terima ke tidak? Terima, ini maksud dia. Keabsahan Islam seseorang yang akan meninggal dunia sebelum nazak. Tapi kalau dah nazak tak boleh. Kalau dah nazak, waktu tu tengah-tengah nazak dia mungkin dia kata la ilaha illallah, waktu itu tidak diterima keislaman dia. Tapi sebelum nazak, para ulama kata diterima keislaman itu, keabsahannya. Baik, seterusnya. Nasakh hukum, hukum tentang pembolehan beristighfar, memohon ampunan untuk orang-orang musyrik. Maknanya, nasakh maknanya hukumnya dihapus. Hukum terhapus tentang bolehnya. Asalnya boleh. Okay, kita memohon ampun untuk orang-orang musyrik yang nak mati ni lah. Maaf guna tak kasar pula. Yang nak meninggal dunia tu. Tapi yang dah meninggal dunia, dah meninggal dunia. Tapi kemudian bila adanya peristiwa ini, hukum tersebut dihapuskan, maknanya tidak boleh memohon keampunan untuk orang-orang musyrik yang telah meninggal dunia. Baik, seterusnya. Yang ketiga, poin kita yang ketiga pada tajuk itu, penjelasan orang yang meninggal dalam kemusyrikan. Jadi akan dijelaskan tentang orang yang meninggal dalam keadaan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang tersebut termasuk penghuni neraka.
dan tidak ada perantara apapun yang dapat menyelamatkannya dari neraka itu. Jadi ada 3 poin penting dalam perbincangan kita di bab yang ke-11 ini. Satu, tentang hukum keabsahan Islam seseorang sebelum sakarat itu. Kedua, penghapusan hukum tentang membolehnya beristighfar ataupun mohon ampun untuk orang-orang yang mensyirikkan Allah. Yang ketiga, penjelasan orang yang meninggal dalam keadaan syirik, maka orang tersebut dia masuk dalam api neraka dan tidak ada satu pun yang dapat menyelamatkannya dari neraka itu. Baik, kita baca ya hadisnya, agak panjang sedikit hadis ini. Hadis nombor 131, qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddathani Harmalah bin Yahya at-Tujibi akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyib an abihi qala lamma hadarat Aba Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. Okay, ada dua orang kat situ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Okey, maksudnya di sini kita ada sebuah kisah tentang kewafatan Abu Talib kewafatan Abu Talib. Okay. Dan Harmalah bin Yahya at-Tujibi telah memberitahukan kepada aku, Abdullah bin Wahab telah mengkabarkan kepada kami, dia berkata, Yunus telah mengkabarkan kepada aku dari Ibn Shihab berkata, Sa'id bin al-Musayyab telah mengkabarkan kepada aku dari ayahnya berkata, ketika Abu Talib hendak meninggal dunia. Okey, hadisnya bermula daripada sini. Ketika Abu Talib hendak meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Jadi pada waktu itu Abu Talib ini dia dalam keadaan yang sakit. Jadi ada tanda-tanda akan wafat pada waktu itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk ziarah Abu Talib pada waktu tersebut. Kemudian beliau mendapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah berada di sisinya. Jadi pada waktu itu ada dua orang. Dua-dua ni di kalangan musyrik. Maknanya orang yang tidak memeluk agama Islam. Iaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Berada di sisi Abu Talib. Lalu Rasulullah SAW pun berkata, wahai pakcikku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku bersaksi untukmu di sisi Allah. Jadi Nabi lawa, maknanya Nabi offer Abu Talib untuk masuk Islam. Waktu tu Nabi kata kepada Abu Talib, ucapkanlah la ilaha illallah.
Jadi Nabi kata kalimat ini kalau engkau ucapkan aku bersaksi untukmu di sisi Allah. Maknanya Nabi akan jadi saksi tentang keislaman dia, di mana nanti pada hari kiamat Nabi SAW bolehlah memberikan syafaat untuk dia. Ini maksudnya. Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah berkata, jadi bila mereka berdua ni, ni dua setan ni lah kita panggil kan, setan ni kat tepi ni, bila dua-dua ni dengar Nabi ajak Abu Talib ni masuk Islam, mereka pun kata gini kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah kamu benci terhadap agama Abdul Muttalib? Agama Abdul Muttalib ni agama siapa? Apa Kak Zah? Mulut dia gerak tapi tak ada keluar suara. Menyembah berhala. Okay, Abdul Muttalib ni siapa? Datuk? Datuk siapa? Datuk Nabi. Kalau gitu Abu Talib dengan Abdul Muttalib ni siapa? Abu Talib pakcik. Abdul Muttalib Datuk. Jadi Abu Talib apa related dengan ni? Abu Talib dengan Abdul Muttalib siapa ni sekarang? Kan senang cakap tu bapak dia. Kenapa jauh sangat cakap? Hey. Kan senang cakap tu bapak dia. Kenapa jauh sangat pergi cakap dia punya datuk? Maknanya Abu Talib, okay, Abu Talib dengan Abdul Muttalib anak beranak. Jadi sekarang ni Abu Jahal dengan Abu Umayyah tadi kan, dia kata, betul tak Abu Umayyah? Betul nama dia? Abdullah, Abu Umayyah bapak dia. Abdullah, Ibn Umayyah lah kita panggil. Ibn Umayyah ni, Abu Jahal dengan Ibn Umayyah, dia hasutlah, kata jangan tinggalkan agama bapak engkau. Macam tu. Dia nak kata gitu kepada Abu Talib. Adakah engkau hendak meninggalkan agama ataupun engkau benci agama bapa engkau? Namun Rasulullah SAW terus menawarkan dan mengulang-ulang perkataannya itu. Jadi Nabi ni sekarang, Nabi dia tak putus asa lah. Dia terus-terusan ajak Abu Talib untuk masuk agama Islam dan dia minta kepada Abu Talib untuk ucapkan kalimat apa tadi? La ilaha illallah. Jadi dia mintalah kepada Abu Talib ni ucapkan la ilaha illallah walaupun di sana ada dua orang tu tadi, iaitu Abu Jahal dengan Abdullah bin Abu Umayyah yang suruh dia tetap terus berada pada agama ayahnya. Baik, kita lihat di sini. Abu Talib pun berkata, sehingga Abu Talib berkata kepada mereka, sampai Abu Talib berkata kepada mereka, dia di atas agama Abdul Muttalib. Yang mana maksudnya dia menolak untuk mengucap la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, demi Allah, sungguh aku akan beristighfar. Jadi bila Abu Talib ini dia menolak untuk mengucap la ilaha illallah, kemudian dia pun mati dalam keadaan yang mana kekal dengan agama Abdul Muttalib di situ, itu agama penyembahan berhala lah ya kita kata. Nabi SAW pun bersabda, Nabi kata apa? Demi Allah, aku akan beristighfar, maknanya mohon ampun untuk engkau selama aku tidak dilarang. Jadi di sini Nabi kata dia nak minta supaya Allah berikan keampunan kepada Abu Talib selama mana Allah tak larang. Nabi kata begitu. Dan di sinilah kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahawasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Jadi ini surah At-Taubah ayat 113. Okey, maknanya Allah tegur permintaan Nabi yang nak memohon ampun kepada Abu Talib itu tadi. Allah kata tak sepatutnya seorang Nabi dan orang-orang yang beriman tu maksudnya kita minta ampun kepada Allah untuk orang yang mensyirikkan Allah. Walaupun orang itu adalah kaum kerabat
kita. Di sini Allah larang. Sedangkan kita tahu orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Dan Allah Ta'ala juga menurunkan ayat berkenaan Abu Talib itu tadi di mana di mana Nabi SAW dia berfirman, maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya kamu tidak akan mendapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Surah Al-Qasas ayat 56. Jadi kita ada dua surah. Okey, di situ. Satu surah At-Taubah, lagi satu ialah surah Al-Qasas, yang mana kedua-dua ayat ini menegur tindakan Nabi SAW yang mana ingin memohon ampun untuk Abu Talib itu tadi, yang sebenarnya telah mati dalam keadaan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis ini sebenarnya diriwayatkan banyak oleh Al-Bukhari dalam beberapa kitabnya. Kalau kita lihat di situ ada 5. Ada 5 tempat dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang dimuatkan oleh beliau. Contoh dalam kitab Al-Janaiz, kitab Fadailus Sahabah, kitab At-Tafsir, kitab At-Tafsir juga tapi dalam bab yang berbeza, kitab Al-Aiman wa An-Nuzur. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai di dalam kitab Al-Janaiz. Jadi ada 2 imam yang meriwayatkannya. Di samping Al-Bukhari, Imam An-Nasai juga telah meriwayatkan hadis ini. Baik, kita lihat hadis nombor 132 di situ. Hadis ini adalah hadis yang sama tetapi sanadnya berbeza. Okey. Di mana saya pun tak nak baca lah sebab dia tak sebutkan hadisnya kerana hadisnya sama. Cuma sanadnya saja yang berbeza. Okey, tinggalkan hadis 132. Terus masuk hadis 133. Kalau kita lihat hadis nombor 133 di situ, sanadnya berbeza di mana ada sedikit perbezaan. Ada sedikit perbezaan pada sabda Nabi SAW. Hadis ini masih lagi riwayat Abu Hurairah. Okey, kalau tadi hadisnya hadis riwayat Al-Musayyab. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua riwayat siapa ni? Zuhri. Okay. Riwayat daripada Zuhri. Hadis yang ketiga riwayat daripada Abu Hurairah. Riwayat Al-Musayyab dengan riwayat Zuhri adalah sama. Tapi kalau masuk riwayat Abu Hurairah, hadis nombor 133, di situ Nabi SAW bersabda kepada pakciknya, ya ammi indal mauti qul la ilaha illallah asyhadu laka biha yaumal qiyamah. Itu saja yang Nabi ucapkan. Tidak ada lafaz di mana Nabi SAW akan meminta ampun untuk pakciknya. Itu tak ada. Okey, untuk hadis nombor 133. Kemudian fa'aba, fa'aba maknanya dia tak nak, Abu Talib tak nak untuk ucapkan la ilaha illallah, maka turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta. Jadi pada waktu itu dalam riwayat ini menceritakan Nabi jumpa dengan Abu Talib. Kemudian Nabi kata kepada Abu Talib, ucapkanlah la ilaha illallah, nescaya dengannya aku akan bersaksi untukmu pada hari kiamat. Namun Abu Talib menolak, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan surah Al-Qasas ayat 56. Jadi dalam hadis 133 ni tidak ada lafaz yang menunjukkan bahawa Nabi nak meminta ampun untuk Abu Talib. Namun Allah tetap turunkan surah Al-Qasas ayat 56. Okay, kalau untuk hadis 133 ini, hadisnya ada dalam kitab Imam At-Tirmidzi. Okay, hadis yang sama. Baik, kita lihat di sini, kita ada hadis nombor 134.
Hadis nombor 134, lafaznya, riwayatnya masih daripada Abu Hurairah. Kemudian hadis nombor 134 ini Nabi masih mengucapkan dengan ucapan yang sama, di mana Nabi suruh pakciknya ucapkan la ilaha illallah. Ashhadu laka biha yaumal qiyamah. Qala laula an tu'ayyirani Quraisyun yaquluna innama hamalahu ala zalikal jaza'ul la aqrartu biha ainak. Fa'anzalallah. Jadi di sini Abu Talib dia ada ucapkan kepada Nabi di mana dia kata, jika saja Quraisy tidak mencela aku, mereka akan mengatakan sesungguhnya kegelisahanlah yang membuatnya melakukan demikian. Okey. Dan pasti aku telah membuatmu merasa senang. Maka di sini kita nampak Abu Talib ni dia risau tentang ucapan orang ramai, terutamanya di kalangan orang-orang Quraisy. Jadi sebab itu dia tak ucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Di mana dia kata sesungguhnya nanti kalau aku kata, orang ramai akan kata kerana aku ni gelisah, mana aku takut, itu yang menyebabkan aku mengatakan la ilaha illallah. Pasti aku telah membuatmu merasa senang. Itu kata Abu Talib. Kemudian dia pun meninggal dunia. Maka Allah pun menurunkan ayat surah Al-Qasas ayat 56. Senang kata beginilah surah Al-Qasas ayat 56 ini asbab nuzul dia, sebab penurunan ayat itu ialah kerana kisah di mana Abu Talib dia meninggal dunia, kemudian dia tidak mengucapkan la ilaha illallah di situ, lalu Nabi SAW rasa sedih. Jadi Nabi rasa terkilan lah ya, kenapa Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Okey, baik, seterusnya kita lihat dalam bab kita yang ke-11, kita ada 4 hadis yang dimuatkan dalam riwayat ini oleh Imam Muslim. Dan tadi pun kita dah sebutkan, bukan hanya Imam Muslim sahaja yang menyebutkan hadis itu, banyak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya dan juga Imam An-Nasai. Ada juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Baik, di sini disebutkan hadis tentang wafatnya Abu Talib adalah hadis yang telah disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka dari riwayat Sa'id bin Al-Musayyab dari ayahnya. Maknanya daripada Al-Musayyab. Dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang meriwayatkannya dari Al-Musayyab radhiyallahu an kecuali anaknya Sa'id. Maknanya kalau riwayat daripada Al-Musayyab itu, tak ada sahabat lain yang ambil hadis ini daripada dia, melainkan anak dia sendiri Sa'id itu tadi. Okey, tak ada contohnya nak kata tak ada pun kita baca Umar ambil riwayat ini daripada dia ataupun Abu Bakar ataupun sahabat-sahabat yang lain. Tak ada di kalangan sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis ini melainkan Sa'id itu sendiri. Demikianlah yang dikatakan oleh para hafiz. Hafiz ni siapa? Bukan Ustaz Hafiz lah. Siapa Hafiz ni? Hafal hadis. Hafal hadis. Betul. Berapa banyak dia hafal? Kak Zah? Berapa banyak dia hafal? Hafiz tu. Kenapa Kak Zah cakap siapa tadi? Apa? Kak Zah. Kak Zah jawab apa tadi? Hafal hadis kan? Yang hafal hadis. Okey, betul lah. Saya tanya berapa ramai dia hafal hadis? Tak tahu. Hadisnya banyak. Okay. Kalau kita kata hafiz ni, dia hafal hadis banyak sangat. Bukan calang-calang. Okay. Jadi di kalangan mereka yang menghafal hadis ini, mereka kata hadisnya adalah banyak daripada riwayat Al-Musayyab tu tadi. Baik, pada perkara ini terdapat bantahan terhadap Al-Hakim Abu Abdullah bin Al-Bayy' Al-Hafiz mengenai perkataannya. Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah tidak mentakhrij dari seorang pun di antara orang-orang yang tidak meriwayatkannya dari Al-Musayyab kecuali satu perawi. Boleh jadi yang dia maksud adalah orang selain sahabat. Ya wallahu a'lam.
Baik, di dalam sanad hadis terdapat Harmalah At-Tujibi. Mengenai Harmalah telah kami jelaskan sebelumnya dalam kitab Al-Muqaddimah. Jadi nanti boleh refer kat depan kitab Muqaddimah dalam kitab yang sama. Dan pendapat yang paling masyhur adalah dengan membammahkan huruf ta. Jadi At-Tujibi kita baca huruf ta itu dibaca dengan baris depan. Jadi bunyinya tu. Huruf ta dibaca dengan baris depan At-Tujibi. Namun ada juga yang memfathahkan huruf ta. Huruf ta ada baca ta, At-Tajibi. Begitu cara bacaannya. Dan pendapat itu dipilih oleh sebahagian para ulama. Namun baca At-Tujibi itu lebih tepatlah bagi saya. Disebutkan juga perawi yang bernama Yunus. Mengenai dirinya juga telah kami jelaskan sebelumnya. Adapun Al-Musayyab adalah dengan memfathahkan ya. Jadi ya dalam nama Al-Musayyab itu kita baca dengan baris atas. Maksudnya Musayyab. Jangan baca Al-Musayyib. Okey? Al-Musayyab. Nama Abu Talib, nama Abu Talib yang sebenarnya adalah Abdul Manaf. Nama Abu Jahal yang sebenarnya ialah Amr bin Hisham. Di dalamnya disebutkan Saleh dari Az-Zuhri, dari Ibn Al-Musayyab, dia adalah Saleh bin Kaisan. Jadi Saleh di situ namanya yang sebenar Saleh bin Kaisan. Dan dia lebih tua daripada Az-Zuhri. Dia mulai belajar kepada Az-Zuhri ketika umurnya 90 tahun. Nampak tu. Hafal hadis umur 90 tahun. Kita umur 90 tahun hafal apa? Lagu dandut je ya, yang ingat. 90 tahun. Maknanya tak ada kata terlambat untuk belajar agama. Ada orang kata umur cik dah 90, umur cik dah 70, 80, Ustazah tak naklah belajar. Kan ada kata gitu kan. Kita dah tua-tua umur 60 nak baca Quran, malulah tak payah. Tapi kita nampak di sini, Az-Zuhri, dia belajar hadis tau. Dia belajar hadis, maaf bukan Az-Zuhri, siapa tadi? Saleh, betul tak? Saleh bin Kaisan, dia lebih tua. Okay. Saleh ini, dia belajar daripada Az-Zuhri, ketika itu umur dia 90 tahun. Dan dia meninggal dunia 140 tahun. Maknanya dia menggunakan sisa-sisa usianya di akhir hayat itu dalam keadaan yang begitu baik. Dia menggunakan sisa usia dia, okay, kalau kita kata 90 to 140, berapa tahun tu? Apa Kak Zah? 5 tahun? 50 tahun? Okay. Kita sekarang sampai tak umur 140? Belum tentulah belum tentu. Bukan saya kata tak boleh sampai, tapi belum tentu. Kan kita kata 90 tu kalau masih hidup. Itu zaman kita sekarang ni, 90 kalau masih hidup. Maknanya umur sekarang sebelum masuk 90 tu dah nak kena start belajar dah. Mungkin pada zaman dulu kita kata kenapa Zuhri ni dia Saleh itu dia belajar ketika umur dia 90. Waktu usia umur orang waktu itu ialah panjang. Jadi kalau dia belajar waktu umur 90 tahun tu, kita anggarkan sekarang ni kita belajar mungkin umur kita 30, 40, macam itulah. Kan? 30, 40 tahun. Jadi 30, 40 tahun ni dah kena start belajar. Kalau dulu kita lambat belajar, umur kita masa kita belasan tahun, 20-an tahun kita tak belajar-belajar lagi. Kalau kita dah masuk 30, kalau tak sedar-sedar lagi. Okay. Minta maaf guna ayat tu kan. Kalau masuk 30 tak sedar-sedar lagi, maknanya sudah masanya untuk sedar. Begitu keadaannya. Untuk kita dekat dengan agama, belajar, kan hukum hakam. Kerana kita lihat di sini, Saleh bin Kaisan, dia belajar tu ketika usianya yang agak lama tu, 90 tahun. Kemudian dia meninggal pada waktu usia 140 tahun. Jadi dalam sanad ini kita lihat dia kata, di dalam sanad di atas terdapat 2 poin penting. Apa poin pentingnya? Pertama, periwayatan orang-orang tua dari orang-orang muda. Maknanya ada di kalangan senior. Okay, senior ni maknanya kita kata orang yang begitu lanjut usianya. Mereka ini meriwayatkan hadis daripada orang yang tua. Maksudnya orang tua belajar daripada orang muda. Kita tak ada istilah orang muda mesti belajar daripada orang tua. Tak ada istilah begitu. Dalam ilmu hadis ini
tak kira sama ada dia muda ataupun dia tua, kalau periwayatannya adalah periwayatan yang mantap, orang tua pun boleh ambil hadis daripada orang yang muda. Dia tak ada rasa aku senior kau kena belajar dengan aku. Dia bukan gitu. Okay, so di sini maknanya orang muda belajar daripada orang tua belajar daripada orang muda dalam keadaan sedemikian. Jadi periwayatannya ni kita ada satu kejap kenapa suara tak berapa sedap hari ni? Suara saya macam tak lepas habis. Okey, kalau kita belajar ilmu hadis, dia ada satu bab riwayatul akabir anil asagir. Riwayat ini maknanya dia kumpulkan semua riwayat-riwayat senior yang mana orang senior ni dia belajar daripada orang muda. Okey? Jadi kalau siapa yang dia belajar ulum hadis kan, dalam ilmu ulum hadis ini akan muatkan satu topik di mana hadis-hadis yang diambil oleh para perawi senior daripada para perawi junior. Jangan panggil tua lah, nanti orang marah. Okey, para perawi senior, akabir ni maksudnya senior. Okey, asagir junior lah, maknanya yang muda. Jadi contohnya riwayat yang sedang kita belajar pada pagi ini, di mana Saleh bin Kaisan, dia adalah seorang perawi yang pada waktu itu usianya 90 tahun. Kemudian dia belajar daripada Zuhri. Zuhri ni muda. Okay. Kemudian dia pula meninggal dunia pada usia 140 tahun. Jelas dalam hadis ini satu contoh yang menunjukkan kepada kita riwayat al-akabir wa anil asagir adalah riwayat yang teraplikasi dalam bab kita yang ke-11 ini. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, 3 tabi'in saling meriwayatkan di antara mereka. Jadi ada 3 tabi'in dalam sanad ini dan ketiga-tiganya saling meriwayatkan antara satu dan yang lain. Okey, baik. Itu satu, itu yang kedua. Seterusnya, di dalamnya juga disebutkan Abu Hazim dari Sahal dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Telah dijelaskan sebelumnya bahawa Abu Hazim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, namanya adalah Salman. Jadi Abu Hazim namanya adalah Salman. Dia adalah bekas hamba kepada Izzah. Adapun Abu Hazim yang meriwayatkan dari Sahal dari Sa'ad radhiyallahu an, maka namanya adalah Salamah bin Dinar. So kita ada 2 Abu Hazim di sini. Kalau Abu Hazim yang meriwayatkan daripada Abu Hurairah namanya Salman. Tapi kalau Abu Hazim yang meriwayatkan daripada Sahal, daripada Sa'ad, namanya adalah Salamah bin Dinar. Jadi jangan silap. Okay, kena lihat dulu dia ambil hadis daripada siapa. Ini pentingnya belajar hadis supaya tak salah orang. Kalau salah orang, maka salah riwayat, hadis ni dah jadi dhaif. Okay, so kalau kita lihat Abu Hazim yang ambil daripada Abu Hurairah, maka dia adalah Salman. Tapi kalau Abu Hazim yang ambil daripada Sa'ad, dia adalah Salamah bin Dinar. 2 orang yang berbeza tapi menggunakan kunyah yang sama. Baik, seterusnya. Kenapa ni dah mula bising? Seterusnya di sini, baru masuk pada hadis. Tadi semua perbincangannya tentang sanad.
Adapun perkataannya hadarat Abu Talibin al-wafatu, ketika Abu Talib hendak meninggal dunia, yakni ajalnya sudah mendekat dan sebelum sakarat, iaitu sebelum nazak. Jadi jelas kepada kita situasi di mana Nabi SAW minta kepada Abu Talib mengucap la ilaha illallah itu bukan dalam keadaan dia sedang nazak, tapi ketika dia dalam keadaan ajalnya sudah mendekat. Macam tadi saya katalah, dia dalam keadaan yang sakit, ada tanda-tanda yang akan meninggal dunia kan. Jadi pada waktu itu baru Nabi SAW datang dan minta supaya dia mengucap 2 kalimah syahadah tadi ataupun mengucapkan la ilaha illallah. Apabila, dia jelaskan kepada kita di sini, kalau orang itu dia dalam keadaan yang nazak, maka keimanannya tidak lagi bermanfaat baginya. Kerana Allah Ta'ala berfirman, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنِ. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Surah An-Nisa ayat 18. Jadi ayat ini ia menjadi dalil untuk kita, kalau orang dia bertaubat ketika nyawa dia dah sampai sini, taubatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menjadi peringatan untuk diri kita. Bila kita nak bertaubat, taubat sekarang. Okey? Taubat pada waktu kita dalam keadaan yang bukan kita sakit kan. Ada orang nanti tunggu tak apalah nak mati baru taubat. Ada orang tunggu gitu, tapi tak perlu. Kita nak taubat, kita tahu kita buat dosa, sekarang kita nak taubat, taubat sekarang. Jangan fikir nanti, esok, lusa, malam, kejap lagi ya, sebab kita tak tahu bila kita akan meninggal dunia. Kalau kita sedar sekarang ini kita buat dosa, taubatlah pada waktu itu juga. Jangan nanti pada waktu kita macam ni, Allah kata sampailah dia tu dah datang kematian, kita dah takut kan, aku dah nak mati rupanya sekarang ni, baru kita taubat. Pada waktu itu sudah tidak berguna lagi taubat seseorang. Maka sebab itu Nabi datang bertemu dengan Abu Talib ketika bukan pada waktu nyawa dia dekat kerongkong tu. Ini macam kita kata taubat Fir'aun. Tahu taubat Fir'aun macam mana? Dia tengok dia senyum, tengok senyum. Macam mana taubat Fir'aun? Macam mana? Kak Isyah. Cakaplah dengan Saza, cakap dengan Lisa buat apa? Dah hujung-hujung. Bila tu? Bila Kak Isyah? Bila? Bila kan dia lalu dekat laut tu kan? Laut terbelah kan? Bila laut tu dah tutup, pada waktu tu dah nak habis tutup, baru dia kata aku beriman kepada Tuhan Musa. Ini kita kata taubat yang sepatutnya kalau dia nak taubat sebelum laut tu tutup dah boleh taubat dah. Waktu tengah lari tu kan, sebelum laut tu, tapi nampak bagaimana kesombongan Firaun tu. Yang mana sebab dia kan mengaku diri dia Tuhan. Pada waktu tu dia dah tak boleh lagi buat apalah. Kalau betul-betul dia Tuhan, sepatutnya dia boleh tolak dah. Betul tak? Bila laut tu nak tutup, laut yang terbelah tu nak tutup empat dia tu kan, nak tenggelamkan dia, sepatutnya dia boleh tolak dah. Tapi sebab dia bukan Tuhan, dia tak boleh buat apa-apa. Tak ada siapa boleh selamatkan dia. Baru pada waktu itu dia sedar bahawa Allah itu adalah Tuhan. Bukan waktu dia sedar, dah lama dah sedar. Baru dia nak mengaku. Baru dia nak mengaku waktu tu Allah lah Tuhan. Itu pun tak sebut nama Allah. Nampak tak? Sombong. Tak sebut. Dia kata apa? Tuhan Musa. Tak sebut. Sepatutnya kita kata aku beriman kepada Allah. Senang kan? Tapi aku beriman kepada Tuhan Musa. Masih lagi kesombongan dia tu kita nampak ketika dia nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang Allah kata, kalau sampai datangnya ajal, pada waktu itu, kita lagi hujung-hujung dah kita ni. Kan? Kita ucap, kita kata kita bertaubat kepada Allah, maka taubat itu adalah taubat yang tidak berguna lagi. Okay? Sebab itu orang yang nazak ni, yang untuk orang yang beriman lah ya, orang yang beriman ni, kita ajarkan dia ucapan la ilaha illallah. Itu untuk orang beriman dia tak ada masalah lah. Okay? Untuk orang yang beriman ni, supaya dia tutup pengakhirannya dengan kalimat la ilaha illallah itu.
yang menunjukkan bahawa hal tersebut terjadi sebelum nazak adalah percakapan Abu Talib kepada Nabi SAW dan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Jadi peristiwa ini, Imam An-Nawawi dijelaskan bila terjadinya peristiwa ini ialah ataupun dialog tadi antara siapa tadi? Ingat tak? Dalam kes ini kita ada Nabi, Abu Talib, lagi dua siapa? Abu Jahal. Abu Jahal dengan Abu Jalal pula. Abu Jahal dengan Abdullah bin Umayyah. Abdullah ibn Abu Umayyah. Jadi kita ada tiga yang mana Nabi minta kepada Abu Talib supaya ucap la ilaha illallah. Kemudian Abu Talib sekarang ni ada dua orang ni di kalangan kaum Quraisy. Sebenarnya ada ramai lagi. Cuma dalam kes ini, dalam kisah ini hanya disebutkan dua nama. Kerana apa dua nama ini yang provoke lah, jangan ucap tu kan, jangan ucap la ilaha illallah. Jadi dua ni attack Abu Talib pada waktu tersebut. Attack tu maksud saya ialah mereka ni kata jangan sebut la ilaha illallah kan. Kekallah dengan agama bapa kita kan, agama Abdul Muttalib. Jadi pada waktu itu Abu Talib ini dia berada di tengah-tengah tau sekarang ni. Aku nak beriman kepada Nabi ataupun aku nak kekal dengan agama bapa aku ni. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Abu Jahal dengan Abdullah bin Abu Umayyah tu tadi. Sekarang Nabi pula berulang-ulang kali tanpa henti pada waktu itu minta supaya Abu Talib ini mengucap la ilaha illallah. Jadi peristiwa ini kita lihat ia berlaku ketika dalam keadaan yang Abu Talib bukan dalam keadaan nazak tu tadi. Yang mana Al-Qadi Iyad rahimahullah dijelaskan seterusnya ya. Aku telah mendapatkan sebahagian ahli kalam mengartikan kata al-hudur. Al-hudur tu dalam hadis Nabi SAW tadi, hadarat. Al-hudur yang terdapat di dalam hadis ini dengan sakarat, iaitu dengan nazak lah. Bahawa sesungguhnya ketika itu Nabi SAW mengharapkan dengan perkataannya itu agar rahmat dapat terlimpah kepada Abu Talib lantaran keberkatan Nabi SAW. Al-Qadi Iyad berkata pendapat itu tidak benar. Jadi kalau ada orang yang kata perkataan al-hudur di sini bermakna dalam keadaan nazak, itu adalah satu pentafsiran ataupun satu syarah yang tak tepat bagi Al-Qadi Iyad di sini. Yang mana dia kata telah kami paparkan tadi dengan ayat Al-Quran walaisati taubah tu tadi kan, dan juga pendapat Imam An-Nawawi sendiri yang kata hal ini tidak terjadi dalam keadaan nazak. Adapun perkataan, perkataan berikutnya di sini. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqala. Jadi bila Abu Jahal dengan Ibn Abu Umayyah tadi kan, mereka berdua mendesak Abu Talib agar jangan ucapkan la ilaha illallah. Kekallah kamu pada agama Abdul Muttalib. Nabi SAW tak berputus asa. Nabi SAW tetap terus pujuk, ajak kan, dan tawarkan Abu Talib dengan agama Islam. Iaitu dia kata terus-menerus menawarkan, mengulang-ulang perkataan itu yang mana minta supaya Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah. Demikianlah redaksi hadis yang tercantum di dalam kitab-kitab rujukan, yakni mengulangi kata-katanya kepada Abu Talib. Bukan sekali. Bukan sekali itu saja Nabi minta supaya Abu Talib ucap la ilaha illallah. Tetapi berulang-ulang kali dan hal ini disebutkan banyak dalam kitab-kitab hadis. Begitu juga yang telah dinukil oleh Al-Qadi rahimahullah dalam seluruh kitab-kitab rujukan dan para syaikh. Dia berkata, di dalam sebuah naskah disebutkan wa yu'idani lahu. Mereka berdua mengulang-ulang kepadanya
dengan tathniyah, iaitu untuk Abu Jahal dan Ibn Abi Umayyah. Al-Qadi berkata pendapat ini lebih cocok. Sebab kita nampak begini. Dalam teks yang lain, okey, ada menyebutkan perkataan ini wa yu'idani, maknanya Abu Jahal dan Ibn Abu Umayyah, mereka berdua juga mengulang-ulang benda yang sama kepada Abu Talib. Okey, jadi sebab itu Qadi Iyad kata ini adalah satu kisah yang sesuai, di mana kita nampak bila kedua-dua ini mengulang-ulang ungkapan yang sama supaya tetap kekal dengan agama Abdul Muttalib, maka Nabi juga memberikan respon yang sama, iaitu Nabi pun mengulang-ulang ungkapan la ilaha illallah. Sebab tu tadi saya kata dia berada antara tengah-tengah ni lah. Sekarang yang ini suruh beriman kepada Allah, yang ini suruh jadi orang yang kekal dengan agama tu kan. So di sini kita nampak Al-Qadi Iyad mengatakan pendapat ini lebih sesuai kerana ada dua arah itu tadi, yang mana kedua-duanya meminta supaya kekal dalam agama. Satu minta supaya kekal dalam agama, yang satu lagi minta supaya berada dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, perkataannya ya'riduha, menawarkannya. Cara bacaannya di sini dia kata ya'riduha dengan memfathahkan huruf ya dan mengkasrahkan huruf ra. Jadi ya'riduha, ya dibaca dengan baris atas, ra dibaca dengan baris bawah. Seterusnya kita lihat adapun perkataannya hatta qala Abu Talibin akhira ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib. Macam panjang lagi pula. Nak terus ke nak berhenti je? Okey, ambil ni last Kita ambil ni last. Nanti sambung minggu depan. Sebab kalau masuk ni nanti kan panjang lagi ni. Okey, last di sini. Adapun perkataannya hatta qala Abu Talibin akhira ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib. Sampai Abu Talib berkata pada akhir perkataan yang dia katakan kepada mereka, dia di atas agama Abdul Muttalib. Ungkapan seperti ini, huwa ala millati Abdul Muttalib, menunjukkan tentang metod yang bagus dan santun dalam berbicara, iaitu orang yang meriwayatkan perkataan buruk orang lain, maka dia menyampaikannya dengan dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga, kerana buruknya perkataan yang terucap darinya. Sebab kita lihat di sini dia guna perkataan huwa, dia. Kenapa tak guna terus kata maknanya aku? Kenapa tak guna perkataan aku? Okey, tengok ayat ni kan. Sehingga Abu Talib di akhir kata-katanya, sepatutnya kita sebut aku di atas agama Abdul Muttalib. Patut guna ana kan? Sebab ini kata-kata Abu Talib tu sendiri. Bila dia nak mati, bila dia nak mati, dia kata aku di atas agama Abdul Muttalib. Tapi ketika diceritakan kembali kisah ini, dia tak guna perkataan aku. Dia guna perkataan huwa. Dia di atas agama Abdul Muttalib. Dia kata di sini, ini merupakan satu ayat yang santun. Untuk menunjukkan bahawa perkataan itu adalah perkataan yang tak baik sebenarnya. Sebab nak menunjukkan kesyirikan dia kan. Jadi dia tak guna, ketika ceritakan balik, orang ini dia tak kata aku di atas agama Abdul Muttalib, tapi dia guna perkataan dia di atas agama Abdul Muttalib. Untuk menunjukkan bahawa perkataan ini adalah perkataan yang buruk yang diucapkan oleh seseorang. Jadi bila kita nak ceritakan balik, kita tak katalah aku di atas macam direct menunjukkan tentang kesyirikan tersebut. Maka sebab itu dia menggunakan perkataan kata ganti orang yang ketiga kerana buruknya perkataan yang terucap darinya.
Okey, sampai sini saja perbincangan kita. Minggu depan, kuliah terakhir, saya habiskan teruslah ya hari ini. Kita akan selesaikan perbincangannya. Jadi cantiklah tutup kelas. Ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Nak tanya apa? Ada nak tanya? Ya? Minggu depan last kuliah untuk tahun ini. Terus cuti. Nanti next year buka semula ya. Next year berapa hari bulan buka? 14. 14 Januari kita buka semula kuliah. Okey, tak ada soalan yang duduk-duduk? Semua okey? Yang duduk bawah okey? Ketawa-ketawa sendiri kenapa? Kenapa Kak Aisyah? Apa yang lucunya? Ada je joke sesama mereka ni tau. Okey, kalau tak ada apa-apa saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. اللهم صل